Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi untuk Bahasa Melayu tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat sentiasa. Baik, untuk hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk. Sebelum tu, cikgu minta siapa yang belum lagi subscribe YouTube cikgu, boleh subscribe ya, like dan share. Okey. Tak apalah tak nak share pun tak apa, tapi subscribe ya. Okey, baik, kita akan teruskan tajuk kita pada hari ini. Apa agaknya tajuk kita pada hari ini? Okey. Untuk hari ini kita menggunakan tema yang sama tema yang sama, iaitu Negaraku Tercinta. Unit 13, budaya kita. Dan tajuk hari ini adalah penganan Kak Doli. Apa dia penganan ni? Penganan adalah sejenis makanan. Sejenis makanan yang terkenal di negeri Sarawak. Biasa penganan ni dibuat semasa perayaan, iaitu perayaan Hari Gawai. Baik, nanti kita akan tengok macam mana perayaan Hari Gawai itu. Baik, sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana murid dapat menakul gambar untuk menyatakan perkataan dan membina ayat. Menakul ni lebih kurang macam membuat pertimbangan, ataupun kamu tengok gambar, kamu nyatakan apa yang perlu dibuat untuk kita dapat bina ayat. Okey, menyatakan perkataan lah. Okey. Baik, tak apa, ini tak penting pun, yang penting kamu kena tahu apa objektif kita pada hari ini. Okey, cikgu sambung balik tentang perayaan Hari Gawai. Baik, Hari Gawai disambut oleh masyarakat Iban, Bidayuh, Melanau dan juga kaum Penan, orang Ulu dan sebagainya lah, yang berada di negeri Sarawak. Kebiasaannya Hari Gawai disambut setiap 1 hari bulan Jun setiap tahun. Perayaan Hari Gawai ni macam kalau kita orang Melayu menyambut hari Raya Puasa, orang Cina Tahun Baru Cina, orang India Deepavali. Jadi ni macam Hari Gawai untuk orang Sarawak, iaitu untuk kaum Iban, Bidayuh dan sebagainya lah. Okey, kita baca petikan ya, buku teks muka surat 80. Cikgu harap ada dah ambil ke? Cikgu lupa pula tadi nak suruh keluarkan awal-awal. Okey, tak apa, cikgu bagi masa. Keluarkan buku teks dan buka muka surat 80. Okey. Okey, muka surat 80. Tajuk hari ini penganan Kak Doli. Penganan ni macam cikgu sebut tadi adalah sejenis makanan. Okey, ada gambar tu dekat muka surat 80 tu, ada gambar. Okey, itu adalah penganan. Kalau di sini biasa orang sebut kuih Jawa, kalau tak salah cikgu. Tapi kalau di Sarawak dipanggil itu sebagai penganan. Ini adalah salah satu juadah yang perlu ada setiap perayaan Hari Gawai. Okey, dah jumpa buku ke? Okey, buka muka surat 80. Baik, penganan Kak Doli. Kita baca sama-sama ya. Penganan ialah hidangan istimewa pada Hari Gawai. Oleh itu, Kak Doli hendak membuat penganan. Maknanya nak raya lah ni, nak buat kuih. Macam tu lebih kurang. Okey, Kak Doli menggunakan tepung beras, gula apung, air dan minyak masak. Gula apung ni memang terkenal di negeri Sarawak. Lebih kurang macam gula gula kabung lah kat negara kita. Kat negara kita pula, kat Semenanjung ni. Okey, itu adalah gula apung. Okey, gambar yang kedua. Kak Doli membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Apa dia membancuh? Membancuh tu apa sahaja yang berbentuk pepejal, macam tepung, dan juga gula apung tadi dibancuh, dimasukkan air dan dibancuh. Bancuh, bila bancuh tu dia akan jadi macam
lembut lah. Okay, dia akan jadi tepung tu dia akan jadi macam lembut sikit. Jadi senang untuk nak buat penganan ni. Okay, Kak Doli membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Ni Kak Doli nak cerita ni, nanya cara-cara nak buat gula apung tadi. Gula apung pula. Penganan tu. Okay, bahan dia tepung beras, gula apung, air dan minyak masak. Okey, kemudian Kak Doli membancuh tepung, gula apung dan juga dengan sedikit air. Baik, selepas itu Kak Doli menuangkan bancuhan itu ke dalam kuali. Tengok pada gambar. Okey, bancuhan tadi dia ada acuan dia juga. Dia tuang dalam acuan dia dan masukkan dalam kuali yang minyak dah ada, minyak dah panas. Okey. Faham kan maksud menuangkan? Dia tuang lah. Okey, gambar kedua. Kak Doli menggoreng penganan sehingga masak. Dia goreng lah macam buat cucur biasa. Macam buat jemput-jemput, buat cekodok tu. Dia goreng dengan minyak yang panas sampailah masak. Dia jadi macam kehitaman sikit. Dia tak hitam sangat, dia kuning-kuning nak hitam macam tu. Okey. Dan gambar yang terakhir, Kak Doli menghidangkan penganan kepada tetamu. Bila dah siap, dah masak, dihidangkan kepada tetamu. Kalau sesiapa pernah pergi ke Seri Kembangan, ada pasar Borneo dekat situ. Okay, dekat Seri Kembangan tu ada pasar Borneo. Dekat situ ada orang menjual penganan ni. Dia siap masak kat situ lagi. Dan dikomersialkan ada warna-warni. Ada rasa pandan, okay? Ada rasa biasa. Cikgu pernah pergi. Okay? Biasa orang yang menjual kat situ memang orang Sarawak lah. Okay? Dekat pasar Borneo di Seri Kembangan. Okay? Penganan ni memang ada dijual. Okay? Baik. Jadi itu adalah petikan dari buku teks muka surat 80 tadi. Ringkas sahaja, iaitu Kak Doli menerangkan bagaimana cara hendak membuat penganan, iaitu salah satu hidangan istimewa pada hari Gawai. Okey? Baik, cikgu harap kamu fahamlah perkataan-perkataan yang digunakan pun sangat mudah. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti di dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti jilid 2, halaman 2 hingga 3. Buku aktiviti jilid 2 halaman 2 hingga 3. Okey, buku aktiviti ada 2 kan? Okey, jilid 2, halaman 2 hingga 3. Okey, boleh buka 2 muka surat, iaitu muka surat 2 dan muka surat 3. Okey, boleh terus sediakan pensel, pemadam dan sebagainya sebab boleh terus menjawab. Senang je ni. Okey, baik, kita teruskan dengan buku aktiviti. Baik, kita tengok. Pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Ini Makcik Leha pula ni. Makcik Leha nak masak apa agak-agak ya? Kita tengok. Okey, gambar yang pertama. Makcik Leha ada 2 jawapan. Satu memerah, satu lagi mengupas kelapa. Okey, cikgu dah bagi dekat situ jawapan. Memerah. Cikgu bantu untuk nombor 1 tu. Makcik Leha memerah kelapa. Apa maksud memerah? Okey, kelapa yang dah siap parut tu kita ambil dengan tangan, kita perah dia untuk mengeluarkan santan. Kalau mengupas tu maknanya kelapa tu belum kopek lagi. Kita nak kupas dia. Okey, itu yang dimaksudkan dengan mengupas. Okey, gambar yang kedua. Makcik Leha membasuh apa? Ada 2 jawapan. Beras dan juga nasi. Beras ni adalah hasil daripada pokok padi. Dan nasi pula apabila beras tadi telah dimasak. Jadi agak-agak jawapan dia apa? Makcik Leha membasuh apa? Adakah dia membasuh nasi atau membasuh beras? Kamu pilih jawapan dan tulis pada tempat kosong. Boleh ya? Okey, nombor 3. Makcik Leha memasukkan, okey, 2 jawapan juga di situ, santan dan juga air. Santan ni adalah hasil perahan kelapa tadi. Okey, adakah dia masukkan santan ataupun masukkan air kelapa ke dalam periuk bersama-sama beras tadi? Letakkan jawapan ya. Kenal pasti jawapan dan tulis. Okey. Gambar yang keempat. Makcik Leha menjerang nasi lemak atau menanak nasi lemak.
Oh, menjerang tu apa? Okey, menjerang tu sama kita letak atas api tapi biasa melibatkan air. Okey, kalau menanak pun sama kita letak periuk atas api, dalam periuk tu ada bahan dan biasa melibatkan beras ataupun nasi. Oops, cikgu bagi jawapan ke? Tak apa, kamu pilih antara dua jawapan tu dan tulis ya. Okey, gambar yang kelima. Makcik Leha apa tu? Memasak gulai atau sambal ikan bilis. Nak makan dengan nasi lemak kan? Gulai ataupun sambal. Tahu gulai kan? Gulai kita letak santan, okey. Gulai daging ke, okey, atau biasa dikenali sebagai kari lah. Okey, ataupun sambal ikan bilis. Pilih antara dua jawapan tu. Baik, gambar yang keenam, Makcik Leha apa dia? Merebus atau mengukus telur. Merebus ni macam mana? Merebus ni masukkan apa-apa ke dalam periuk dan air yang banyak dan kita biarkan dia macam mendidih. Mengukus pula biasa kita gunakan wap air. Wap air untuk masak dia. Kita panaskan dulu air, barulah kita letak apa-apa barang atas dia, dia akan masak dengan wap air yang telah mendidih tadi. Okey, pilih dua jawapan tu. Merebus atau mengukus telur. Okey. Nombor 7. Nombor 7 tak ada pilihan jawapan. Tapi cuba tengok gambar. Dia ada pisau, ada papan pemotong dan ada macam timun kan? Jadi agak-agak apa perkataan yang sesuai kita nak guna? Boleh teka tak apa perkataan? Cari perkataan dulu, lepas tu baru bina ayat. Apa perkataan dia? Siapa tahu? Pandai. Kita guna perkataan memotong. Jadi Makcik Leha memotong apa? Ya, pandai. Makcik Leha memotong timun untuk diletakkan di dalam nasi lemak. Boleh juga. Ataupun Makcik Leha memotong timun pun tak apalah. Cikgu terima jawapan tu. Okey, jadi perkataan yang boleh kita gunakan adalah memotong. Okey, baik. Untuk yang seterusnya. Okey, gambar muka surat. Muka surat pula. Gambar yang ke-8. Okey, di situ ada macam daun pisang, ada kertas dan ada nasi lemak yang dah siap dimasak tadi. Jadi apa Makcik Leha nak buat tu? Ini kira proses yang terakhir. Ya. Teka-teka. Apa dia? Cepat. Apa jawapan dia? Okey, proses yang terakhir. Setelah siap semua. Okey. Kemudian ada daun pisang, ada kertas pembalut. Mungkin ada plastik ataupun kertas pembalut. Jadi apa perkataan yang sesuai kita nak guna? Ini proses yang last sekali, yang terakhir dah. Sebelum nak mendapatkan sebungkus nasi lemak. Apa dia jawapan dia? Okey, pandai. Membungkus. Ataupun boleh juga membalut. Tapi lebih sesuai membungkus lah. Mak dia dah siap masak tadi nasi tadi. Ada daun pisang. Ada kertas pembalut atau plastik. Jadi Makcik Leha akan membungkus. Ayat dia macam mana? Makcik Leha membungkus nasi lemak yang telah siap dimasak. Ataupun Makcik Leha membungkus nasi lemak pun tak apa. Cikgu terima jawapan tu. Boleh? Senang sahaja. Okay? Nombor 7 dan nombor 8 tu ada jawapan perkataan yang sesuai diguna, iaitu memotong dan membungkus. Kamu gunakan dan bina ayat dekat bawah tu. Boleh buat tak? Senang saja. Cikgu rasa boleh ya. Okay? Baik. Boleh terus buat pun tak apa. Baik, ini adalah untuk kamu semak. Tapi buat dulu cikgu tak nak terus tiru jawapan. Buat dulu, okey? Buat dulu, kemudian barulah tuliskan jawapan. Okay? Tuliskan jawapan pula. Baru semak jawapan yang cikgu bagi ni. Senang je, okey? Baik, ada juga tanya cikgu nak warna ke gambar? Terpulanglah pada kamu. Nak nampak cantik, warnakanlah. Okey, tak nak warna pun tak apa. Tapi jawapan kena tulis ya. Cikgu tak nak kamu ambil dekat kotak tu warnakan. Jangan. Tulis jawapan pada garisan yang diberi tu. Okey. Contoh tu, Makcik Leha memerah kelapa. Dua jawapan, tulis perkataan memerah. Masa cikgu tunjuk contoh ni. Okey, boleh ya? Cikgu harap boleh buat lah. Okey.
Cikgu ada bagi satu link juga ya untuk kamu jawab. Sama Makcik Leha punya soalan. Nanti cubalah buat guna link saja suka-suka. Dia macam ada game. Bukan game lah. Kamu pilih jawapan je sebenarnya. Okay, cikgu harap boleh buat. Jadi 2 latihan hari ni. 1 cikgu bagi untuk buku aktiviti. Dan 1 lagi cikgu bagi link. Okay, boleh ya? Kita buat simple-simple sahaja. Okay, baik. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Okay, pelajaran kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan pesanan cikgu macam biasa, jaga diri kamu, jangan keluar. Sekarang negeri kita dah fasa 2, dah boleh keluar. Tetapi sentiasalah menjaga SOP. Pakai face shield, pakai mask, sentiasa basuh tangan dan sebagainya. Okay, dan berhati-hati. Kalau tak penting, tak payahlah keluar. Okay, walaupun dah turun sikit kes dekat negeri Selangor ni, tetapi masih ada kesnya. Okay, baik, membebel pula Cikgu Rashidah pagi ni. Okay, baik, jadi kita jumpa lagi insyaAllah di pelajaran akan datang. Okay, jaga diri kamu. Bye. Assalamualaikum.